So hari ni kita akan masuk tajuk yang terakhir, itu function ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah fungsi. Okay. So fungsi ni sebenarnya datang daripada relation. Okay. So last week kita belajar relation kan. Relation ni datang daripada set. Lepas relation dia terus pergi kepada function. Okay. So sekarang ni kalau macam set, okay, kita ada contohnya set ni macam ni. So set kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. So ini adalah kategori untuk set. Contohnya saya kata set A. Okay, so set ni maknanya apa? Kumpulan untuk sebarang elemen 1, 2, 3. Untuk relation yang last week, relation ni dia binary relation. Binary relation maksudnya kena ada hubungan antara dua set. Tadi kita ada set A saja. So sekarang ni kita ada dua set, iaitu set A dengan set B. Okey, jadi contohnya lah set A kita ada elemen dia 1, 2 dan set B kita ada elemen A dan kita ada elemen B. Jadi nak tahu relation dia, biasanya kita akan cari sama ada A cross B. A cross B ni maksudnya elemen A ni dipetakan 1 kepada A, 1 kepada B, 2 kepada A, 2 kepada B. Jadi dekat sini kita akan tulis so far saya tengok tutorial yang dihantar untuk buat relation majority betul. Cuma ada lagi yang salah tulis. Nak tulis relation pastikan kena ada bracket macam ni. Dan dia ada curly bracket. Okay. A kan? So 1, A. So ni cara tulis untuk relation. And then kita koma lagi. And then 1 kepada B. Okay. And then kita ada 2A. And then kita ada 2B. Okay. Yang ni lah yang ada yang WhatsApp saya tanya. Apa itu pairing? So ni maksud dia pairing. Satu pasangan untuk 1A, 1B, 2A, 2B. Jadi relation dia kat sini adalah A cross B. Okay. Dan kita belajar juga minggu lepas sekiranya kalau ada condition. Condition ni maksudnya syarat. Syarat contohnya A lebih kecil daripada B ke, okay, dan sebagainya lah. Jadi kalau condition dia kena tengoklah syarat dia apa dan kita kena senaraikan berdasarkan syarat yang dibagi tu untuk memenuhi relation yang dinyatakan. Okay. So ni last week yang kita belajar, iaitu set dengan relation. So untuk hari ni kita akan masuk function. So function ni sebenarnya adalah fungsi yang menggabung antara set A dengan set B. So sekarang ni kita ada set A, okay, dan kita ada set B. So hubungan di antara set A dengan set B ni dia boleh wakilkan sebagai dalam bentuk fungsi, iaitu fx. Okay. So contohnya kalau dekat A ni kita ada elemen 1, kita ada elemen 2. Jadi fx dia akan bagilah benda bagi. So fx contohnya dia kata x kuasa 2. So hubungan di antara set A dengan set B ni adalah x kuasa 2. Jadi macam mana kita nak cari unsur bagi set B ni? Jadi kita kena gantikan 1 ke dalam x dan 2 ke dalam x. Jadi kalau kita ganti, dia akan dapat F1 sama dengan F1 sama dengan 1 kuasa 2. So 1 kuasa 2 dapat berapa? 1. Jadi nilai 1 ni lah yang akan jadi unsur kepada B. Okay. Sebab hubungan dia, set dia adalah X kuasa 2. So sekarang ni macam mana kita nak tahu nilai untuk 2 pula? So 2, okay, yang 1 ni kita petakan straight. Ni 1. Okay. So sekarang ni untuk 2 pula. Okay, untuk 2 kita akan gantikan F2 sama dengan 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 dapat berapa? 4. Okey, 4. Jadi 4 ni adalah unsur kepada B. Maknanya kita akan direct pergi sana dapat 4. Faham So inilah dinamakan sebagai function. Okey, so sebagai contoh lagi supaya awak nampak, sebab sebelum ni kita belajar set, kita belajar relation, sekarang ni kita belajar function. So function.
Okay. So sekarang ni, ini adalah contoh function di mana kita ada dua set, iaitu A dengan B. Okay, so A dengan B, A kita ada berapa elemen? Ada 3, 0, 1, 2. Okay. Untuk B, -1, 0, 2, 3, 4. So B dia ada 5 elemen dan A kita ada 3. So sekarang ni apakah fungsi yang menghubungkan di antara set A dengan set B? Iaitu X tambah 1. Jadi macam mana kita nak petakan daripada set A kepada set B? Jadi kita akan kena kira. So contohnya kalau kita nak tahu kosong ni dipetakan kepada berapa, maka kita gantikan kosong ni ke dalam X yang ada tadi. So kita akan tulis kat tepi ni lah. So F kosong sama dengan kosong tambah 1. Maka kosong tambah 1 dia akan dapat 1. Jadi kalau kita nak petakan kosong ni kepada 1. Sorry, tak ada negatif ni. Okay, so kosong ni dia akan petakan kepada 1. Sebab dia di bawah fungsi X tambah 1. Okay, and then yang kedua, 1 pula kita nak ganti. So 1 ni nak pergi mana? So F1 sama dengan 1 tambah 1. So dapat 2. Jadi 1 ni dia akan pergi kepada 2. Dan yang ketiga kita nak cari untuk F2. So F2 dia akan dapat 2 tambah 1. So 2 tambah 1 dia akan dapat 3. Jadi yang ni dipetakan kepada 3. Okay. So sekarang ni kalau kita nampak kat sini, ini adalah jenis nama dia 1 to 1 function. Kenapa nama dia 1 to 1 function? Sebab setiap nilai dalam set A, dia akan petakan kepada satu nilai dalam set B. Okey, walaupun ada nilai kosong dengan 4 yang tak ada nilai dipetakan daripada set A, dia adalah 1 to 1 juga. Okey. Alright. So, faham kat mana kaedah fungsi yang kita nak cari nanti untuk carikan dia punya pemetaan daripada set A kepada set B. Okey. So, daripada chapter function yang seterang tadi, learning outcome ataupun apa yang kita belajar nanti ada dua benda je ini. Yang pertama, kita nak identify jenis-jenis, okay, one to one, many to one, ataupun one to many, many to many. Okay, kemudian nak tengok basic function dan macam mana kita nak petakan. Jadi yang saya tunjuk tadi tu macam mana kita nak petakan untuk function. So dia ada dua set dan awak combine je untuk dapatkan dia punya domain ataupun set dalam B. And then yang ketiga, kita nak cari composite dan juga inverse function. So ada tiga benda yang kita akan belajar dalam tajuk function ni. So first kali kita tengok dulu previous topic. Okay, previous topik dalam tajuk relation. Okay, relation maksudnya adalah hubungan di antara dua set. Okay, maknanya kita ada set A dan kita ada set B. Okay ni, a relation between two values. Okay, di mana kalau function, okay, function dia adalah untuk ada satu output sahaja. So sekarang ni kalau kita tengok kat sini, kita ada 4 jenis relation. Iaitu yang pertama, okay, yang ni yang kedua, 3 dan yang keempat. Okey, tapi semua relation kita ada ni tak semuanya adalah function. Sebab function syarat dia mesti ada satu saja output. Okey, contoh yang pertama. So ini adalah one to one relation. Kenapa one to one relation? Sebab dia petakan satu-satu. 3, 2 kepada 4, 3 kepada 5, 4 kepada 6. Maknanya one by one lah. Set A kepada set B dia satu-satu. Mapping dia satu-satu. Jadi kalau dia one to one, maka itu adalah function. Okay. Alright, yang kedua adalah ni, one to many. One to many maksudnya nilai, contoh tengok pada nombor 9 ni, 9 dipetakan kepada 3 dan 9 juga dia dapat negatif 3. Jadi ini adalah kategori one to many. Syarat untuk relation mestilah satu output sahaja. Jadi bila dia ada many, okay, belakang ni many, dia berkongsi nilai 3 dengan 4, maka ini bukan function. Okay, dia relation dia one to many.
tetapi kalau dari segi function bukan, sebab dia lebih daripada satu output. Okey. Jenis yang ketiga adalah many to one. Many to one maksudnya contoh macam ni. 2 dipetakan kepada 4 dan negatif 2 kepada 4. Jadi dekat sini kita ada many dan sini kita ada satu je output. Jadi ini adalah dikategori sebagai function. Sebab kenapa kita kata function? Belakang ni dia satu output je. Walaupun dekat depan ni ada dua nilai yang dipetakan kepada satu je output, ini dikira sebagai function. Okay? Dan yang jenis yang keempat iaitu many to many. Many to many ni maksudnya dia random lah. 1 kepada 4, 1 kepada 4, 2 kepada 4. Lepas tu 3 kepada 5, 3 kepada 6. Jadi kalau ikutkan sini many to one. Ni many to one. Yang ni one to many. Jadi bila dalam satu relation ni bergabung many to one dengan one to many, maka dikategorikan sebagai many to many. Jadi bila many to many, output dia kan lebih daripada satu, maka ini bukan function. So function hanyalah jenis yang dikategori sebagai one to one dan juga many to one sahaja. Okey? Jadi nanti kita tengok praktis. Awak kena lukis dulu set dia. Lukis dulu set. Kalau kita ada peta 1 kepada 1 macam ni, ini adalah function. Tapi kalau kita ada set many to one. Many to one maknanya contohnya dia ada sini A, sini B dan dipetakan kepada 1. Ini pun adalah set. Okey, yang tak boleh yang kategori yang sebelah ni. Yang ni tak boleh sebabnya many to many dan juga one to many. Okey, so definition untuk function adalah di mana relation yang mempunyai satu input sahaja. Dia tak boleh lebih daripada satu. Okey, so kita tengok kepada definition yang ayat ni. So nanti awak boleh baca slide yang saya bagi. A function is a relationship between two set of number. Two set of number ni maksudnya kita macam terang tadi lah. Ada set A, ada set B. So yang dipetakan ni. Two set of number. Okay, so like previous topic iaitu relation. A function kita akan buat domain pair dia macam ni lah, sama. Maknanya kalau contohnya 1 kepada 0, 0 kepada 1, ni 01. Kemudian 5 kepada 22. And then 11 kepada 9. Okay, jadi ni adalah order pair lah kalau kita nak tulis function. Okay, so a function is also special relation di mana objek dalam domain has only one image. Ni yang saya kata tadi. Dia hanya ada one input sahaja. Okay, so dia tak boleh lebih daripada satu. Kalau tak, itu bukan function. Maka hanya one to one relation dan many to sahaja adalah dikira sebagai function. Okay. So nanti kalau ada soalan dalam test nanti, dia nak minta awak identify sama ada relation tu adalah one to one ataupun many to one ke, ataupun many to many, one to many. Jadi awak kena ingat yang gambar rajah tadilah. Okay, dan untuk function, okay, sebab ni definition of function kan. So definition of function, cara tulis function biasanya macam ni lah. Fx sama dengan 2x. Sebab hubungan ni lah yang kita nak cari nanti. So ni cara tulis. Ada soalan tak setakat ni? Fungsi? Tak ada Okay, so ni ada satu example satu yang dah ada jawapan. Example 1, bandingkan dua relation berkenaan dan yang mana satu adalah dikira sebagai function. Jadi kita pun tengoklah relation 1 ni. So ni kita ada domain dengan range. Domain dengan range ni maknanya set A dengan set B lah. Okay, so untuk relation 1 ni 0 kepada 1, 1 kepada 2, 2 kepada 4, maka ini adalah dikira sebagai function. Kenapa function? Sebab ini adalah one to one relation. Okay, so itu dikira sebagai function. Okay, so betul lah ni. Okay, untuk relation yang kedua. Relation kedua kita ada 0, 1, 1, 2, 1, 4.
Jadi dekat sini nampak tak sini? Ini 1 kepada 2. And pada masa yang sama juga 1 ni kepada 4. Jadi ini adalah function apa ni? 1 to many. So bila ada 1 to many, maka itu bukan function. Sebab apa dia bukan function? Sebab ada 2 nilai Y yang berbeza dalam domain B ataupun domain range yang dia bagi. Okay? Jadi kalau awak nak bezakan relation 1 dengan relation 2, hanya relation 1 sahaja dikira sebagai function. Sebab itu adalah kategori 1 to 1. Relation 2 tu bukan bukan function, sebab itu adalah 1 to many. Okay, so kita pergi kepada nak kenal domain, codomain dan juga range. So yang ni tak ada masalah, kita just identify sahaja. Okay, so domain yang mana, codomain yang mana dan range yang mana. Okay, so ni contoh. Kita ada 2 set, iaitu set A dengan set B. Okay, ni set A and then yang ni set B. Segala unsur yang berada dalam set A dikenali sebagai domain. Maknanya kalau kita ada set A mula-mula ni, itu adalah domain. And then untuk set B dikira sebagai codomain. Jadi contohlah, kalau saya ada ini set A dan ini set B. So kalau saya ada peta sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau kita nampak kat sini, ini adalah semuanya adalah domain. Dan belakang ni adalah codomain. Okay, domain dan codomain. So kat mana range? Range adalah image ataupun apa-apa yang dipetakan. Contohnya kalau kat sini range adalah 3, 5, 7, 9 sahaja. Kenapa range 3, 5, 7, 9? Sebab nilai yang tu sahaja yang akan daripada domain. Okay, so ni. Jadi hak lain tu yang tak ada dipetakan, itu bukan range, tapi dia masih adalah codomain. Jadi kalau saya letak contoh yang dekat tadi yang saya conteng ni, contohnya 1 kepada 4, 2 kepada 6, okay? Dan 3 kepada 6. Jadi untuk range, okay, range dia adalah 4 dengan 6 sahaja. Yang mana ada dalam tu. Dia sama dengan range yang masa kita belajar relation yang last week tu kan, ada awak buat tutorial. Jadi dia sama juga, range adalah benda-benda yang dipetakan dalam codomain. 5 tak dikira. Jadi kalau kita nak tukar daripada set ni kepada gambar rajah ni kepada set, jadi kita boleh nyatakanlah domain adalah 1, 2, 3, 4. Untuk codomain adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segala apa yang ada dalam ni. Tapi untuk range, range yang hanya dipetakan sahaja, iaitu 3, 5, 7, 9. Okay, so boleh identify kan domain, codomain dan juga range. Okay, kita pergi kepada example 2. Okay, so yang ni saya nak minta siapa-siapa yang ada dengan saya sekarang boleh buat sekali lah. Example 2, consider a one-to-one function. So ni a one-to-one. So a one-to-one maksudnya dia dapat nilai set A kepada set B itulah. Okay, di mana dia punya function adalah 2x tambah 5. Okay, dan diberi domain adalah 0, 1, 2, 3. Nampak tak ni domain? So dia nak cari apa? Find the corresponding range value. Dia nak range dan lukiskan satu mapping diagram. Okay, so kita kena ada buat 2. Iaitu yang pertama kita kena lukis dulu. Yang kedua kena tahu dia punya range dia untuk represent relation ataupun function yang kita buat ni. Okay, so sekarang ni kita akan lukis dulu mapping diagram. Domain dia bagi kat sini tau. Domain dia adalah 0, 1, 2, 3. So kita akan lukis. Okay, so kita akan buat sini 0 dulu. 0, 1, 2, 3. Okay, so ini adalah domain. Okay, so kita akan ada one-to-one function. Okay, kita lukis kat sini. Okay, so ini adalah codomain. Okay, so macam mana kita nak tentukan codomain dia?
unsur dia kat dalam? Siapa boleh bagi tahu? Kira satu-satu lah. Betul. Kena kira satu-satu. So cuba seorang bagi tahu satu nilai. Kosong. Kosong? Ni ke 5. kosong? 5. 5. 5, 7. Okey. 9, 11. Okey, betul. 5, 7, 9, 11. Okey, jadi terima kasih siapa yang jawab tu. Saya rasa dia Nia tu. Okey, so macam mana kita nak dapat 5, 7, 9, 11? Awak kena ganti satu-satu. Maksudnya, awak kena ganti F0 dulu dapat berapa. And then kena ganti F1, ganti F2 dan ganti F3. Okey, supaya awak akan dapat nilai dia lah. Sekejap. Okey. So nanti dia akan dapatlah nilai 2 darab 0 tambah 5 dapat 2. Okey. 2 darab 1 tambah 5 dapat 7. 2 darab 2 tambah 5 dapat 9. 2 darab 3 tambah 5 dapat 11. Jadi siapa-siapa yang tahu macam mana 2 ni, 2 dengan 5 ni datang daripada fungsi yang dia bagi. So kalau dia bagi 3x tolak 1, awak kena guna formula tu lah. Alright. So sekarang ni dah tahu macam mana dapat. Jadi sebab dimension sini adalah one-to-one function, so kita akan petakan lah 0 kepada 5, 1 kepada 7, 2 kepada 9, 3 kepada 11. Okay, so kita dah jawab dah soalan. Draw a mapping diagram to represent the relation. Next, kita nak cari range value. So range value kita akan tengok pada sini, tengok kepada nilai yang dipetakan. Jadi kita akan tulis kat bawah ni, range sama dengan open curly bracket 5, 7, 9 dan 11. Okay, satu markah untuk senaraikan range of kodomain yang dipetakan. Okay, boleh ya? Terima kasih siapa-siapa yang buka mic tadi. Okay, next kita pergi kepada jenis-jenis function. Ini subtopik yang terakhir. Sebab hari ni kita belajar 3 benda je. Yang pertama, nak tahu fungsi tu macam mana. And then macam mana kita nak buat diagram tadi. 3, kita nak cari composite dan juga inverse function. Okay, so types of kita ada one-to-one function, and then on-to function, composite function dan inverse function. Okay, one-to-one function saya rasa tak ada masalah. One-to-one yang tadilah, maknanya 1 kepada 1. Okay, untuk on-to, on-to ni dia at least ada setiap kodomain kena petakan. Nanti saya akan tunjuk. Composite ni pula adalah gabungan ataupun kita kata kita combine F dengan G ke ataupun G dengan F. Okay, dan inverse function kita nak cari yang songsang. Jadi kalau ada tanya soalan berapa jenis function yang kita ada 4. One-to-one, on-to, composite dan dengan inverse. Jadi kita pergi kepada one-to-one dulu. Okay, so one-to-one ni macam yang saya explain tadi, dia haruslah dipetakan daripada 1 kepada 1. So one and only element in the domain. So each B can only have at the most one arrow pointing. Maknanya kena ada satu je output dia. So contohnya macam ni lah. So kalau kita nak tengok dia punya dalam bentuk set macam ni, so kita kena tengok kat belakang. Ada 1, ada 2, ada 4. And then kat depan ni 0, 5, 6. So ini adalah dikategorikan sebagai one-to-one. Okay, so example yang kedua ni pun sama. Ini adalah one-to-one function. Kenapa lari ni? Salah ni. Sepatutnya sini ada A, sini ada B, sini ada C. Nanti saya bagi balik lah. Sini 2, sini 3 ni. Nanti saya bagi balik lah gambar rajah dia lari ni. Tapi nak bagi tahunya one-to-one function dia mesti dipetakan 1 kepada 1. Okay, seperti tadilah. Dan not one-to-one function sebabnya yang ni. Ini bukan not one-to-one function walaupun dia many-to-one. Okay. Okay, next kita pergi kepada on-to function. Ejaan dia memang on-to. O-N-T-O. Okay, macam mana kita nak tahu dia adalah on-to function? On-to function
dia mestilah setiap elemen dalam B ataupun bukan elemen B juga. Dia sebenarnya kalau kodomain lah. Kalau kita lukis tu, kodomain tu paling kurang kena ada satu arrow pointing pada dia. Contohnya yang ni. Okay, kita ada set A, satu, okay, ni domain. And then set B dia ada A dan juga B. Okay, so kalau kita petakan ni 1, 2. Jadi setiap elemen dalam kodomain ni semua dipetakan. Ataupun senang nak kata, kodomain ni dia sama dengan range. Maknanya domain kita ada A dengan B kan. Range dia pun A dengan B. Maka ini adalah onto function. Okay. Yang sebelah ni contoh ni ialah not onto function. Kenapa not onto? Sebab ada kodomain C ni yang tak dipetakan. Boleh beza tak? Kalau onto, semua kodomain adalah range. Tapi kalau yang ni, kodomain dia ABC. Kalau saya senaraikan kodomain adalah A, B, C. Tapi kalau kita nak cari range yang dipetakan sahaja iaitu A dengan B. So, bila A dengan B maknanya ada yang missing, C dia tak dipetakan. Jadi, ini bukan onto function. Okay, boleh faham Okay, so sekarang ni tadi one to one, yang ni adalah onto function. So kita tengok contoh example 3. Saya bagi masa 2 minit, tengok je. Kalau ada soalan boleh tanya. Sekejap, mana example 3? Okay, example 3, dia nak minta tentukan sama ada function yang dinyatakan dalam ABC ni adalah one to one ataupun onto ataupun kedua-duanya. So dia boleh jadi sama ada one to one saja, onto saja ataupun one to one and onto. Okay, so kita akan tengok dulu. Kalau one to one, ingat syarat one to one dia mesti dipetakan satu kepada satu sahaja. Dia tak boleh many to one ke one to many, tak boleh. Kalau onto, semua dalam domain, semua dalam kodomain haruslah dipetakan. Maknanya semua domain range adalah kodomain. Okay, so kita tengok yang pertama dulu. So kita ada 1, 2, 3, 4. Lepas tu A, B, C. So dekat sini nampak tak? 2 kepada C, 4 kepada C. Maka ini bukan one to one. Okay, so ini bukan one to one. Jadi, ni not one to one function. Cuma dalam kodomain kita ada 3, A, B, C. Dan 3-3 ni dipetakan, maknanya range dia pun 3. Jadi itu adalah onto function sahaja. Okay. So yang ni untuk A ni adalah it is onto function and not one to one function. Okay, B. Kita ada function dia adalah 1A, 2C, 3B. So kita akan tengok. Kita akan lukis 1 and then 2, 3. Dipetakan kepada A, dipetakan kepada C and B, C. Sekejap, 1 kepada A and then 2 kepada C dan 3 kepada B. Okey, di mana P adalah 1, 2, 3. So ni P dan Q adalah ABC. Okey, so kalau kita tengok kat sini, ini adalah one to one function sebab 1 kepada A, 2 kepada C, 3 kepada B. Jadi itu adalah one to one. Dan pada masa yang sama, dalam semua kodomain ni, dalam kodomain semuanya adalah range. Semuanya adalah dipetakan. So itu adalah onto function. Okay.
Sebabnya codomain sama dengan range. Okey. So kita tengok kepada yang C pula. Okey, untuk C dia bagi X 1 2 3 Y A B C D. Jadi kita akan lukis. Yang ni saya lukis kat sini So X adalah 1 2 3 dan untuk Y A B C D. Okey, so kita akan tengok set pertama 1B. Okey, 1 kepada B, 3 kepada A, 3 kepada A, 2 kepada C, 2 kepada C. So dari segi 1 to 1, 1B, 2C, 3A. Jadi itu adalah 1 to 1 function. Tapi onto bukan. Sebab apa bukan onto? Sebab ada yang tertinggal kat sini. Jadi itu bukan onto function. Okay. So ni cara macam mana kita nak kenal pasti beza antara beza antara 1 to 1 ataupun onto function. Okay, ada soalan tak setakat ni untuk tajuk 1 to 1 dan juga onto? Tak ada. Okay, alright, tak ada. So kalau tak ada, kita pergi kepada last kali. Yang ni kena ada kira-kiraan lah. Yang kita belajar tadi tu macam mana nak mapping, macam mana nak identify sahaja. So next kita pergi kepada composite function. Okay. So composite function ni adalah function di mana kita akan masukkan function tu ke dalam function yang lain. So contohnya kita ada function F, kita ada function G. So ni contoh, kita ada function F dan kita ada function G. So ada dua function kat situ. Jadi bila kita nak buat fungsi composite function, maknanya kita akan masukkan G tu ke dalam F. Okay. Composite function dalam bahasa Melayu maksudnya adalah fungsi gubahan. Kita gubah. Contohnya kalau hantaran, pernah tengok tak hantaran? Hantaran tu contohnya kita ada sejadah. Contoh ada sejadah. Lepas tu nak jadikan sejadah tu bentuk kereta. Contohlah. Jadi kita akan masukkan design kereta tu dalam sejadah. Jadi kita pun gubahlah sejadah tu jadi bentuk kereta. So itulah sebenarnya ala-ala macam composite function. So kita akan gubah function asal menjadi function yang baru, iaitu dinamakan sebagai composite function. So simbol ataupun simbol composite notation ni adalah biasanya ditulis macam ni, FGX ataupun F composite G. Iaitu simbol bulat kat tengah ni. Di mana maksud dia G ni dia akan masuk dalam F ataupun G ni masuk dalam F. So contoh contoh dia kita ada Fx sama dengan 2x tolak 3 dan sama dengan x kuasa 2 tambah 2. So ada dua fungsi yang berasingan, F dengan G. So bila nak cari composite function F composite G, maksudnya G ni dia masuk dalam F. Okay. So kita ada kat sini, ni jalan kerja dia. So F composite G sama dengan F composite G. Okay, so G apa dia G? G adalah x kuasa 2 tambah 1, x kuasa 2 tambah 2. So ni salin dulu G. So nanti G ni dia akan masuk F kan asal dia adalah 2x tolak 3. So kita akan gantikan x ni. Okay, kita akan ganti dengan Gx. Maka dia akan dapatlah 2. So x yang asal tadi dia akan jadi x kuasa 2 tambah 2. Kena letak kurungan lah. Dan tolak dengan 3. Kemudian kita akan kembangkanlah, kita combine. Dan dia akan dapat 2x kuasa 2 tambah 4 tolak 3. Dan belakang ni kita akan mudahkan, dia akan dapatlah 2x kuasa 2 tambah 1. Okay. Jadi composite function tolong ingat benda satu je. Kalau F composite G, maksudnya G ni dimasuk dalam F. Tapi kalau G composite F, F ni masuk dalam G. Okay, dan pada masa yang sama, boleh juga composite tu dia masuk dalam diri sendiri. Maksudnya G composite G. Maksudnya G tu dia akan masuk dalam G 2 kali.
ataupun F composite F. Jadi F ni dia akan masuk dalam F. Okey, boleh Okey, right. So daripada contoh yang sama ni juga, sekejap Okey. Okey, tadi dia minta F composite G. So kita cuba buat G composite F. Okey. So sekarang ni kita ada G dekat luar dan Fx dekat dalam lah. Okey, so kita salin dulu G. Okey, Fx apa dia? Fx adalah 2x tolak 3. Okey. Sebab Fx ni adalah 2x tolak 3. Sekarang ni 2x tolak 3 ni dia kena masuk dalam G. So G apa dia G? G yang ni. G kalau ikutkan asal adalah x kuasa 2 tambah 2. Kan? Ni G yang asal. Dan dia kena ganti x ni dengan 2x tolak 3. Maksudnya kalau saya padam kat sini, okay, x ni, so dia akan jadi sebab dia ada dua sebutan, so kena letak dalam kurungan. So dia akan jadi 2x tolak 3 kuasa 2. So kita kena kembangkan yang ni lah. Maka dia akan dapat sini 4x kuasa 2 tolak 6x tolak 6x tambah 9 dan tambah dengan 2. So kita akan dapat kat sini 4x kuasa 2 tolak 12x dan tambah 11. Jadi kita akan dapatlah jawapan untuk G F. Okey, so kalau kita compare sini kan, ni jawapan F composite G. F composite G adalah 2x kuasa 2 tambah 1. Dan untuk G composite F adalah 4x kuasa 2 tolak 12x tambah 11. So dekat sini kita boleh simpulkan bahawa kalau kita cari F composite G, jawapan dia takkan sama dengan G composite F. Okay, so kena ingat jawapan dia takkan sama sebab benda yang berbeza. Yang tu G masuk dalam F dan yang tu F masuk dalam G. Okay, so ini namanya komponen atau fungsi gubahan. Okay, so kita tengok pada contoh seterusnya. Sekejap Okay, so ni contoh example 4. So nanti boleh tengok nanti di mana yang ni dia bagi 2x tolak 3 dan ni x kuasa 2 tambah 2. Yang sama juga ni tadi yang saya dah terang tadi. So dia akan dapat 4x kuasa 2 dengan 4x kuasa 2 tolak 9. Okay, contoh ni saya dah terang tadi. Kita tengok kepada example 5. Okay, example 5 adalah soalan komposit. Macam mana kita nak tahu soalan komposit? Dia ada bulat kat tengah ni, yang bulat kosong tu. Okay, so ini adalah komposit. So kalau kita perasan kat sini, ini composite function F to F. Maksudnya kita masukkan F tu ke dalam F. Okay, dan dia minta X saja kat sini. So tak ada masalah lah, jawapan dia akan dapat X tambah 10. Tapi untuk soalan B dan juga untuk soalan C, okay, yang ni adalah soalan composite function juga. Okay, di mana kita ada kita ada untuk nilai 2 akan dimasukkan dalam G dan 2 ni masuk dalam G. Okay, dan kita akan gantikan dan dia akan dapat nilai iaitu value. Okay, so kita akan tengok jalan kerja dia. A dengan B saya dah tunjuk. Jadi saya akan buat yang untuk C. Macam mana kita nak buat G composite F untuk 2. Okay, so sekarang ni kita akan tukar dulu G F2. Okay, so kita akan dapat dalam ni F2 kan. So kita akan kira dulu F2 berapa. Okay, so mana F? F kat sini iaitu Fx sama dengan X tambah 5. Jadi kalau kita nak cari F2, F2 tu maksudnya 2 tambah 5. Yang masa kita buat mapping domain tadi kan. So 2 tambah 5 dia akan dapat 7. Jadi
dekat sini F2 nilai dia adalah 7. Okey, so dah dapat F2 sama dengan 7, maka 7 ni dia akan ganti dalam G. So fungsi G adalah, okey, fungsi G yang mana fungsi G? Yang ni, iaitu X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Jadi setiap X yang kita ada, ini X dan ini X, perlu digantikan dengan nilai 7. Jadi dia akan dapat 7 kuasa 2 tambah 2 darab 7 dan tambah dengan 3. So 7 kuasa 2 49, 49 tambah 14. Okey, yang ni awak kira kalkulator je lah. Okay, so kalau kira kalkulator 49 campur 14 campur 3, maka dia akan dapat 66. Okay, so ni jawapan dia. Jadi untuk composite function, soalan yang diberi dalam dua pattern. Sama ada dia nak minta X sahaja. Okay, kalau dia minta X, maksudnya awak tak perlu cari nilai lah. Okay, tapi kalau dia bagi nilai, contohnya bagi nilai 2, dia bagi nilai 1 ke, jawapan dia mesti dalam bentuk value. Contoh macam ni lah, dapat 16, dapat 66. Okay, dia akan dapat nilai dia. So kita try tengok ni inverse function. Ada soalan tak berkenaan composite? Composite ni awak kalau nak buat jalan kerja, cuba ikut yang ni je lah, di mana masukkan sahaja nilai dia. Okay, so tak ada masalah tak? Tak ada, madam. Okay, alright, tak ada. Jadi kalau tak ada masalah, kita pergi kepada last subtopic sebelum saya discuss praktis untuk habiskan kelas. Jadi kita masuk kepada inverse function. Inverse function kalau dalam bahasa Melayu dinamakan sebagai fungsi songsang. Okey. Fungsi songsang ni maksudnya kita dah ada contoh, kita tengok kat sini. Okey, fungsi songsang daripada A pergi kepada B. Okey. Sekarang ni kita nak cari yang terbalik pula, daripada B kepada A. So A kepada B nama dia fx. So bila kita nak cari dia punya songsang, maka dia akan jadi f kuasa negatif 1x. Jadi simbol untuk inverse function adalah f kuasa negatif 1x. Ni cara kita nak tulis macam mana untuk inverse function. Okay. Alright, so kita akan tengok step dia. Okay, step untuk function ni, inverse ni sebenarnya terbalik, songsang. Awak kena pindahkan semuanya 2x tambah 4 ni ke sebelah kiri. Okay. So nanti boleh tengok step ni, tengok je nanti dan dia akan dapatlah dia punya jawapan dia. Ataupun saya akan tunjuk balik kat tepi ni. So kita ada fx sama dengan 2x tambah 4. So kita nak cari songsang sekarang kan. Jadi bila kita nak cari songsang, kena pindahkan semuanya ke sebelah kiri. So first kali kita akan anggapkan fx ni sebagai y. So kita akan tulis y sama dengan 2x tambah 4. Okey, jadi sekarang ni kita akan pindahkan semuanya ke sebelah kiri. So kita pindah dulu nombor. Okey, so pindahkan dulu nombor sebab bot emas kan, kena alihkan dulu tambah tolak baru kita alihkan bahagi. So bila kita pindahkan 4 ke sana, so kita dapat y tolak 4 sama dengan 2x. Kenapa kita nak kena pindah? Sebab kita nak jadikan x ni tunggal. Okay, nak jadikan x tu seorang diri sahaja. Sebelum ni dia y sahaja seorang diri. Sekarang ni kita nak alihkan untuk dapat y sahaja yang single. Jadi sekarang ni nak jadikan x single, maka 2 ni kena pindah sebelah sana, jadi hasil bahagi. So dia akan dapat x sama dengan y tolak 4 bahagi dengan 2. Okay, jadi bila dah dapat macam ni, maka yang ni lah kita akan ganti balik sebagai f songsang x. So f songsang x, maka yang y tadi ni kita akan gantikan dengan x balik, iaitu x tolak 4 perkan dengan 2. Okay, so simple je lah step dia. Jadi dekat sini lah step 1. Step 1 tukar jadi y. Step kedua kena alihkan semua tu menjadi sebutan x. Dan step 3 tukar balik x tu menjadi f songsang dan gantikan untuk y ni menjadi x balik. Okay, sebab jawapan dia mesti ada dalam bentuk x.
Okay, so itu je songsang. Kena terbalikkan sahaja. Okay, so ada example 6. Macam mana nak buat songsang untuk F songsang. Okay, F songsang kena buat yang ni lah. Okay, kemudian G songsang kena buat untuk 1 tolak 6X. Okay, so kita tengoklah step by step dia. Kena tukar dulu. Dia kena alih. So dia akan dapat jawapan dia. Okay, tukar dulu dapat X. And then gantikan jadi X. Maka dia akan dapat 1 tolak X per 6. Okay, so nanti cuba study baliklah untuk example 6 ni. Okay, example 7. Example 7 dia gabung. Kita ada composite dan kita ada songsang. Jadi kena cari songsang dulu. Sebab example 7 ni dia sebenarnya datang daripada yang tadi. Daripada example 6. Okay, so example 6 tadi kita dah buat songsang tadi. Jadi bila dah dapat songsang, bila kita nak cari composite, so kita akan masukkan sahaja fungsi songsang yang kita dapat tadi. Ni fungsi songsang yang kita dapat tadi. Yang previous example. Jadi kita just gantikan sahaja sebab composite ni kan dia masukkan ke dalam fungsi. Jadi kita masuk-masuk dan dia akan dapatlah negatif 2x tambah 9. Okay. Alright. So untuk yang soalan B pula. Soalan B ni sebab dia bagi nilai tau. So bila dia bagi nilai maka kita akan kira awal-awal lah. So dia akan dapat 7/2. Okay. So example 7 ni dia lebih kepada contoh untuk kita buat inverse function dan lepas tu kita nak buat composite. Okay. Jadi saya ada practice 2 sebab tu saya buat laju example tau. Example tu awak boleh refer balik nanti. Jadi yang saya nak bincang dalam kelas ni adalah untuk practice 2. Okay. Jadi saya akan tunjuk untuk jawapan. Okay, yang pertama, okay, dia ada berapa fungsi kat sini? Ada 3, fx, gx dengan hx. Okay, so saya akan tulis kat sini, fx adalah 2x tambah 1, gx adalah x kuasa 2 dan hx adalah 1/x. Okay, so ada 3 fungsi. Soalan yang pertama, dia minta composite function. So f composite g. Dan dia nak nilai sebab dia bagi 2 kat belakang kan. Jadi kita akan buat f composite g2. Okay, so kita akan kira g2 dulu. G2 daripada mana G2? Daripada fungsi atas ni. So G2 adalah Gx adalah x kuasa 2. Maka kalau G2 adalah 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, jadi dekat bahagian composite function tadi, kita akan dapat sini f 4. Sebab datang daripada nilai G tadi ni. Nilai G2 dia akan dapat 4. Maka nak cari f4. Okey, kita kat mana nak kena ganti f4? Dekat sini. Sebab f4 adalah fx, iaitu 2x tambah 1. So dia akan dapat 2x atau 24 tambah 1, maka dapat 9. Boleh Okey, so ni cara untuk kita dapatkan composite function dalam nilai. Okey. Okey, untuk B pun sama. Okey, B, saya akan cuba buat B. G composite F. Nak ganti apa nilai dia? Nak ganti nilai 3. So kita akan buat jalan kerja. Okey, siapa boleh bagi tahu nilai F3 berapa? Tujuh, madam. Okey, betul 7. Macam mana nak dapat 7? Kita akan buat jalan kerja kat sini. So F 3 tambah 1. So dia akan dapat 7. Okey, betul. So last kali dah dapat dah G7. Maka gantikan 7 ni dalam fungsi G. So G kan X kuasa 2. Maka dia akan dapat 7 kuasa 2. Iaitu 49. Okey, jadi dapatlah jawapan untuk B.
Jadi untuk jawapan A dengan B memang dia akan dapat dalam nilai sebabnya dia bagi nilai 2 dengan nilai 3. Cuma untuk C, C dia tak dapat nilai. Yang tu dia kena buat jalan kerja, kena kembang lah. Okay, so saya akan tunjuk untuk C. Sambil tu boleh buat sekali dengan saya siapa-siapa tu. So dia akan jadi di sini. Allah. Okay, C G composite F X iaitu GFX. Fx adalah 2x tambah 1. Maka 2x tambah 1 dia akan masuk dalam G. So G adalah x kuasa 2. Maka dia akan dapat x kuasa 2 kan macam ni. Dan masukkan G, dia akan dapat 2x tambah 1. So kita akan kembangkan 2x tambah 1 tu, dia akan dapat 4x kuasa 2 tambah 4x dan tambah 1. Maka ni jawapan untuk G composite F. Kita buat untuk D. Okey, untuk D, F composite G. Maka F kita gantikan untuk G. G adalah X kuasa 2. So F yang asal adalah 2X tambah 1. So 2 buka kurungan X kuasa 2 tambah 1. Simple je lah. Sebabnya F tu dia just 2X tambah 1. So X tu ganti X kuasa 2 dapat 2X kuasa 2. Jadi jawapan dia akan dapat 2X kuasa 2 tambah 1. Okay, sudah dapat jawapan dia. Boleh Okay. Soalan E kita akan tengok untuk inverse function iaitu F songsang. Okay, untuk soalan E adalah F songsang X. Okay, so first kali kita tengok dekat bahagian Fx. So Fx adalah 2x tambah 1 kan. So Fx sama dengan 2x tambah 1. Fx ganti dengan y. So dia akan jadi y sama dengan 2x tambah 1. Alihkan semua nilai kecuali x saja. So alihkan 1 maka dapat y tolak 1 sama dengan 2x. Dan kemudian kita alihkan 2, dia jadi bahagi. So y tolak 1 bahagi 2 sama dengan x. Maka fungsi songsang dia adalah f songsang x sama dengan, ambil yang sebelah ni je. Cuma y tu kena tukar jadi x. Dia dapat x tolak 1/2. Okay. So itu adalah fungsi songsang untuk f. Okay, next. Siapa boleh bagi tahu jawapan untuk f iaitu h songsang x? Sebentar saya take file sekejap. Okay. So h songsang x. Berapa dapat h songsang x? X kot. X. Okay. Kita dah tengok dulu. Hx kan dia sama dengan 1/x. Okay. So kita gantikan hx ni jadi y. So dia akan dapat y sama dengan 1/x. Okay, so kita nak jadikan x tu sebagai penyebut. X ni naik atas, y turun bawah. Maka dia akan dapat sini x sama dengan 1/y. Jadi dia punya songsang ataupun h
songsang X adalah, ambil yang sebelah sini lah. Jadi henjak. Okey. So H songsang X adalah 1 per X. Sama juga. HX 1 per X. H song 1 per X juga. Okey. So pastikan siapa-siapa yang tengah dengar ni, untuk dapatkan songsang kita ambil yang last sekali, cuma kena tukar Y tu jadi X. Okey. Tukar Y tu jadi X balik. Untuk dapat songsang. Okey, jadi jawapan untuk F adalah 1 per X. Okey, so lagi dua example iaitu G dengan H. So kita akan cuba buat G dulu. Okey, untuk G, dia punya soalan adalah G composite H songsang 4. Okey, sama dengan G H songsang 4. Okey. Mana H songsang punya fungsi? H songsang punya fungsi yang kita cari tadi. Yang cari tadi inilah. Okey ni. Ni H songsang. Okey, so sekarang ni kalau kita nak cari H songsang untuk 4. So kalau kita buat kat situ H songsang untuk 4, dia akan dapat 1 per 4. Jadi dekat bahagian atas ni dia akan jadi G 1 per 4. Maka untuk G adalah X kuasa 2. So kita gantikan X kuasa 2. X tu dengan 1 per 4. So dia akan dapat 1 per 4 kuasa 2. Maka dia akan dapat 1 per 16. Okay. Pastikan gantikan H4 ni untuk dapatkan 1 per 4 dulu. Daripada gantian untuk soalan F. So dia relate lah soalan ni. Okey, dan last sekali soalan H. Okey, soalan H adalah G composite F songsang X. Yang ni takkan dapat nilai sebabnya dia minta dalam X. So dia akan dapat G F songsang X. Okey. Di mana F songsang yang kita buat tadi soalan E tadi. Soalan E songsang dapat berapa? Sekejap E songsang yang ni. F songsang. X tolak 1 per 2. So kena ganti kat sini lah. X tolak 1 per 2. So X tolak 1 per 2. Okey. Maka kita akan dapat X tolak 1 per 2 ni gantikan dalam G. Maka dia akan dapat X tolak 1 per 2. Okay. So kalau kita kembangkan maka dia akan dapat sini X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 perkan dengan 4. Jadi ni jawapan untuk composite function untuk G dan juga inverse. Jadi kena ada buat dua benda lah sini. Satu inverse, satu composite. Okay. So boleh tengok balik video ni nanti untuk buat tutorial. Dan tutorial yang saya inform tadi saya habis awal 9.20. Jadi pastikan tengok balik dan buat tutorial. Di mana soalan tutorial ada 5 sahaja. Okey, soalan 1 dia minta determine sama ada X di bawah tu adalah function ataupun tidak. Lepas tu tuliskan dia punya domain dan juga range. Cuba tengok balik example ataupun praktis 1 yang saya tunjuk tadi. Kemudian identify sama ada fungsi tu adalah one to one ataupun on to function ataupun kedua-duanya. Tadi kan kita dah belajar kan? Satu tu one to one. Yang kedua on to function ataupun yang ketiga adalah kedua-duanya. Jadi cuba buat untuk A, B dengan C. Tak perlu lukis tapi kena identify sama ada dia punya ni function ke tak, domain dengan range, okay, dan jenis dia. Okay, so yang soalan 1 ni just identify sahaja. Okay, soalan nombor 2, 3, 4, 5 memang kena kira. Which is soalan nombor 2 ni adalah soalan composite. So A, B, C soalan composite.
D, E, F adalah soalan inverse. Tengok example ataupun practice 2 yang saya discuss tadi. Okey. Pun sama juga dengan soalan 3, benda sama juga, ada composite dan ada inverse. Okey. Dan soalan keempat ni, dia nak cari apa ni? Dia function dibagi H dan dia minta cari songsang. Cari songsang sahajalah. Dan soalan 5, composite. Semuanya composite. A, B, C, D semua adalah composite. Jadi untuk buat tutorial ni pastikan tengok balik nota yang saya bagi hari ni dan kelas hari ni. Dan kalau ada masalah boleh WhatsApp saya balik lah. Okay, so saya rasa itu sahaja. Saya akan lepaskan awal lah 9.20 dan boleh buat tutorial untuk submit esok. Dan pagi esok saya akan ada kelas untuk discuss semua tutorial daripada A, B, C untuk preparation quiz malam esok. Okay, quiz bukan quiz, test. Test malam esok pukul 8.30 malam. Jadi semua tutorial dan hantar tutorial dalam Teams. Kalau lambat pun tak apa sebab tutorial saya tak tutup tarikh. Jadi awak boleh hantar je bila-bila. Cuma kalau lambat tu akan ada poin kurang lah. Sebab saya ada di due date. Okay, so ada soalan tak sebelum saya habis? Tak ada, Madam. Okey, tak ada. Jadi saya akan tinggalkan soalan tutorial 3A. Kalau boleh buat sekarang. Okey, buat sekarang dan tengok balik nota yang saya bagi tadi. Dan sila hantar dalam Teams. Sebab dalam Teams tu saya dah bagi dalam pukul 9 tadi, auto untuk hantar dalam Teams pukul 9 pagi. Okey, jadi saya rasa itu saja. Dan lagi sekali saya nak ingatkan kepada pelajar, mana-mana pelajar yang tak hadir kelas saya lebih daripada 3-4 kali tanpa sebab, tolong inform saya sebelum saya keluarkan warning letter. Dan juga satu lagi untuk markah test markah quiz. Kalau ada apa-apa nak pembetulan ke ataupun awak dah check, awak rasa saya tanda salah tapi awak rasa awak punya betul-betul, pun sama. Tolong screenshot kat mana bahagian tu dan WhatsApp saya. Okay, markah quiz tu saya boleh baiki lagi lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya akan stop sampai sini dulu. Dan terima kasih pada mana-mana yang hadir kelas saya hari ini. Berapa orang? Sekejap. Okay, ada 19 orang. Jadi 3 orang yang tak datang tu tolong pesan lah siapa-siapa yang tak join kelas saya. Bagi tahu sebab kenapa. Okay, dan recording ni saya akan stop nanti dan boleh upload. Saya akan upload dalam YouTube untuk lihat balik. Okay, so kalau tak ada apa-apa macam biasa di ruangan message, sila nyatakan nama dan juga nombor matrik untuk saya buat saya makan untuk kehadiran. So boleh untuk komen sekarang Okay Aisyah, thank you Aisyah. Okay, so sampai sini saja dan kita jumpa esok untuk discussion tutorial dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Madam.